Pada awalnya, Kulai lebih dikenali sebagai Guilai yang membawa maksud kedatangan kura-kura. Kulai mendapat namanya berdasarkan peristiwa apabila berlaku musim hujan kedua-dua belah sungai Kulai yang dilanda banjir. Akibatnya, kura-kura muncul di tebing dan bergerak ke pekan. Maka, wujud nama Guilai, tetapi lama-kelamaan namanya ditukar ke Kulai kerana kesukaran untuk menulis nama Guilai. Kulai terletak di daerah Kulai Johor. Tanah laterit adalah sejenis tanah yang terdapat di Kulai. Tanah laterit merupakan tanah yang berwarna kemerah-merahan yang mempunyai zat besi yang tinggi. Tanah laterit yang terdapat di Kulai adalah tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit di Kulai merangkumi sebanyak 600 ekar sejak tahun 1982. Terdapat juga kawasan tanaman kelapa sawit di Felda Taib Anda yang menempatkan 620 keluarga peneroka. Selain itu, Kulai juga terdiri daripada jenis tanah pama. Tanah pama adalah kawasan yang rata yang meliputi kurang daripada 180 meter dari aras laut. Pembinaan bangunan di kawasan tanah tinggi membawa risiko yang tinggi. Maka, tanah pama dapat menyediakan ruangan bagi membina bangunan seperti perumahan, kawasan perindustrian dan pejabat-pejabat. Antara kawasan perindustrian yang terdapat di Kulai adalah seperti SME City dan iPark di Indapura. Pengangkutan awam seperti stesen bas, stesen kereta api juga disediakan di Kulai. Kulai mempunyai iklim hutan hujan tropika iaitu menerima panas dan hujan sepanjang tahun. Kulai menerima purata suhu sebanyak 26.9 darjah Celsius. Kulai juga menerima hujan tahunan sebanyak 2,785 mm dengan purata hujan adalah lebih kurang 232 mm. Biasanya, menerima hujan yang tertinggi pada bulan Disember, manakala terendah pada bulan Jun. Selain itu, terdapat juga hutan iaitu Hutan Bandar Putra di Kulai. Keluasan kawasannya adalah lebih kurang 20 ekar. Hutan ini terdapat pelbagai keindahan seperti tempat riadah dan rekreasi, pelbagai jenis flora dan kemudahan kepada pengunjung. Suatu program bernama Pledge and Plant a Tree juga telah diadakan bersempena Hari Perancangan Bandar Sedunia di Hutan Bandar Putra bagi meningkatkan kesedaran terhadap alam sekitar pada tahun 2017. Pada awalnya, majoriti di kawasan ini adalah kaum Cina, tetapi lama-kelamaan kawasannya telah dibangunkan dengan lebih giat dalam sektor perkhidmatan, pertanian dan perindustrian. Populasi penduduk di kawasan ini juga berubah, iaitu terdiri daripada kaum Melayu sebanyak 46.2%, kaum Cina sebanyak 35.2%, kaum India sebanyak 9.3% dan kaum lain-lain sebanyak 0.4%. Mereka mempunyai amalan budaya masing-masing dari segi makanan tradisional dan kegemaran, pakaian tradisional, tarian tradisional, tempat ibadat mengikut kaum masing-masing. Ia menunjukkan budaya penduduk di kawasan ini. Cina ini merupakan kawasan tempat ibadat kaum Cina Kulai yang terletak di Jalan Anggerik. Biasanya tempat ini dipenuhi oleh orang ramai pada musim perayaan seperti Tahun Baru Cina Cap Buki. Tokong ini wujud pada tahun 1913 yang membawa maksud 10,000 dewa. Selain itu, sembayang yang istimewa juga dibuat pada tarikh lahir Tuhan Guanin. Sembayangnya dibuat secara besar-besaran iaitu pada 19 Jun dalam kalender lunar. Disebabkan Kulai terdapat kawasan perindustrian, perkhidmatan, pertanian dan tapak berniaga agak banyak, maka penduduk juga agak ramai yang terdiri daripada buruh mahir dan separa mahir iaitu pekerjaan di pejabat, perguruan, juruteknik, penoreh kelapa sawit, peniaga dan sebagainya. Tanah laterit yang menerima cuaca dan iklim yang sesuai sepanjang tahun menyumbang kawasan penanaman kelapa sawit. Ia dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Kajian telah dijalankan di sebahagian kawasan tanaman kelapa sawit di Kulai. Dekat kawasan tanaman kelapa sawit di Kulai dan keluasan kawasan tanaman kelapa sawit ini adalah lebih kurang 10 hingga 12 ekar. Kawasan kelapa sawit ini menyediakan pekerjaan seperti
peneroka kelapa sawit, pengutip buah kelapa sawit, pengurus ladang kelapa sawit, pemandu lori bagi mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikutip. Pekerja mula bekerja dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Sebanyak 20 tan kelapa sawit dalam sehari dapat dikutip di kawasan ini. Maka ia membawa jana pendapatan kepada penduduk setempat dan menaikkan taraf hidupnya. Perkilangan yang dibina di Tanah Pama menyediakan peluang pekerjaan di kawasan perindustrian kepada penduduk setempat. SME City yang terletak di Indapura merangkumi kira-kira 70 kilang, manakala iPark merangkumi kira-kira 108 ekar. Kebanyakan kilang terdiri daripada perindustrian ringan seperti kilang pembuatan dan pemprosesan. Antaranya, kilang proses bulu, proses kelapa sawit, perabot rumah, perabot sofa dan sebagainya. Pekerjaan yang terdapat adalah seperti pengurus jentera, mekanik, pengurus kilang dan sebagainya. Kira-kira 3,000 penduduk boleh mendapat pekerjaan di kawasan tersebut. Kebanyakan hasil barangan melalui kilang-kilang tersebut dieksport ke luar negara. Perniagaan kecil-kecilan juga dijalankan oleh penduduk setempat. Majoriti pemilik kedai terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Kedainya dibina secara berkelompok di suatu kawasan supaya penduduk setempat mendapat barangan atau perkhidmatan dengan mudah di suatu tempat yang sama. Ia mengurangkan pergerakan penduduk ke beberapa kawasan. Kawasan ini merupakan kedai-kedai yang dimiliki oleh pemilik kaum India. Antaranya, kedai pakaian sari, kedai menjual barangan sembayang, kedai makanan, kedai menjual bunga dan sebagainya. Antara pelbagai perniagaan kecil-kecilan, kedai makanan nasi lemak berkentul agak popular di Kulai. Kedainya wujud lebih kurang 30 tahun lalu. Kedai dibuka pada pukul 4 petang dan sentiasa dipenuhi oleh orang ramai sehingga kedai tutup. Asalnya, kedai ini merupakan kedai pertama. Kemudian, beberapa cawangan dibuka di tempat lain. Kawasan ini merupakan kedai-kedai yang dimiliki oleh pemilik kaum Cina seperti kedai makanan, kedai menjual surat khabar dan sebagainya. Antara pelbagai makanan tradisional dan kegemaran kaum Cina, ais kacang di Happy Land juga sangat popular di Kulai sejak 1976. Kedai makanan ini merupakan kedai yang sangat popular di Kulai sejak 1976 yang menjual ais kacang. Biasanya, kedai ini dipenuhi oleh orang ramai. Maka, perniagaan kecil-kecilan bukan sahaja memudahkan penduduk bergerak dari suatu kawasan ke suatu kawasan, malah ia juga menyediakan pekerjaan kepada penduduk setempat seperti perniagaan. Kesimpulannya, ciri fizikal dan latar belakang penduduk mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat ini.